size tu tak fix. Okay, you boleh expand, you boleh shrink, dia macam itu. You boleh tambah, you boleh kurangkan, you boleh remove dan sebagainya. You ask me about the vector. So actually kalau yang sebelum ni, kalau kamu declare contoh, kalau kamu nak buat integer, kamu just buat int, array for example, array, kemudian you dah fixkan size dia macam ni kan. Okay, so maksudnya yang ini you declare satu array yang static, size dia 5. Okay, kamu tak boleh add data lebih daripada 5. Yang ni tak boleh. Okay, so kalau yang ini, okay, yang atas ni, okay, pertama sebelum kamu gunakan vektor, kamu kena include dulu dia punya library dia. Okay, so you nak guna vektor, you kena include dahulu vektor. Okay, saya memang suka guna dynamic array instead of static array. Cuma dalam C++ saya tak gunakan sebab yang ini tak masuk dalam syllabus. Okay, tapi kalau dalam Java, yang ini merupakan yang saya prefer lah. Kalau dalam kelas saya, lepas saya ajar static, saya ajar dynamic. Dan pelajar saya memang akan recommend supaya sentiasa menggunakan dynamic array instead of static array. Okay. So yang ini static, okay. Static, size fix, yang ini dynamic. Okay, ini sebab Fatimah tanya kalau yang lain-lain nak tahu kenapa saya expand vector. Ni Fatimah tanya sebab dia kata ada assignment ke that related dengan vector. Okay, okay, so yang ini dynamic. Okay, macam mana kamu nak declare kamu punya vector ni? Vector somehow like string. That one is the class. Okay, vector ni merupakan satu kelas. Okay. Okay, so yang ini adalah objek. Okay, yang ini nama objek kamu. You can put any name here. Okay, yang dalam bracket ni nak letak boleh, tak nak letak pun tak apa. Tak jadi masalah. Okay, tapi kalau kamu letak macam ini bermaksud, okay, kamu dah nyatakan bahawa size vektor kamu ni 5. Okay, size vektor kamu ni 5. Tapi sebab dia dynamic, okay, kamu boleh tambah, kamu boleh kurangkan. Yang tu tak jadi masalah. Still boleh expand, still boleh shrink. Tak jadi masalah yang itu. Okay, kenapa kamu kena letak generic data type je? Okay, okay, kalau ikut dia punya konsep dia macam ini kan. Okay, sebab ini kelas. Okay, ini nama objek kamu. Okay, ini constructor lah somehow. Dan yang ini kamu hantar value kamu. Okay, 5 dekat sini bermaksud size array kamu. Okay, kalau tak hantar boleh tak puan? Boleh. Dia kosong je lah. Maksudnya by default array kamu tu tak ada elemen. Kalau macam ini by default kamu dah kata siap-siap saya punya array ni nak ada 5. Tapi bila kamu letak begitu by default value dia adalah kosong. Kalau saya letak integer nanti dia kosong. Okay, so yang ini adalah objek bagi kelas array. Okay, jadi bila kita kata dia objek, objek bagi kelas array, apa saya cakap ni? Objek bagi kelas vektor. Okay, so kalau kamu dapat bayangkan, okay, bila kita kata objek bagi vektor ni adalah array, so dia ada dia punya indeks dia 0, 1, ada sama. Sekejap saya bising tak? Sekejap. Anak saya bising. Okay, sorry gangguan latar belakang. Okay. So this one, okay. By default, okay. Okay, kenapa kita kena letak generic data type macam gini? Okay, tadi saya kata vector itu adalah array. So array tu nama dia vex of integer. Okay, saya boleh je letak nama lain. Contoh macam ni. Tak ada masalah. Ini nama objek kamu. Okay, so kenapa saya kena letak generic data type? Okay, int ke, string ke dan sebagainya. Sekarang ni saya nak beritahu compiler saya bahawa array ini dia hanya boleh store integer. Kalau macam ini, dalam kes ini dia hanya boleh hanya boleh
store single value iaitu integer. Same goes kalau kamu nak letak dia string saja. Yang ni single value. Okay, so maksudnya array ni hanya boleh simpan maksudnya untuk setiap elemen tu dalam array vec ni, okay, dia hanya boleh store satu string saja. Itu maksud dia. Okay, so okay, boleh tak kalau saya nak store objek bagi kelas yang lain? So means this vector populate dengan mana-mana kelas yang lain. So actually boleh. So contoh kamu ada kelas employee ataupun kelas student. So saya nak dalam objek dalam array ni setiap elemen dia akan simpan objek bagi kelas student. Pun boleh. So kalau you letak kat sini student, so kalau student tu dia store nama, trace number, year. So dalam situ dalam setiap elemen tu ada 3 lah value dia. 3 data members yang describe berkenaan dengan student. Okay, you kena specify yang ini. Kena beritahu dekat compiler dalam array ni kamu nak store value apa. Okay, integer, string, okay, any object lain, so you kena specify. Okay, kalau any object lain kena specify dia punya nama kelas dia. Okay, okay, so yang sekarang ni saya bagi contoh int lah. Okay, sebab saya punya data ni int. Okay. Okay, so yang ini kamu spesifikan dia punya size. Okay. So kalau dalam contoh yang ini, saya dah kata 5. Okay. Saya tutup dahulu yang ini. Okay. So yang bawah ni. Okay, yang ini kita namakan dia sebagai enhanced for loop. Apa pula? Dia bukan for loop yang biasa. Okay. So nak gunakan loop yang ini, kita tak perlu nyatakan dia punya index. Okay. Apa maksud yang dalam bracket ni? Okay. Kamu tengok vektor kamu, dia store data apa? Kalau kamu kata dia store integer, kat depan ni letak int. Kalau kamu letak student tadi, kat sini letak student. Okay. Okay. So yang ini, x ni, x merupakan kamu punya variable name. So you can put any name. So kalau macam dalam kita punya for loop, yang ini you punya counter. Kadang kamu guna counter I equal to 0. So that one. Okay, so x ni kamu boleh change to any name. Okay. So yang belakang ni apa? Yang ini adalah merujuk kepada vektor. Vektor yang kamu nak refer. Maksudnya x ni nak ambil data daripada vektor apa? Okay, so saya nak ambil dalam vektor vec ni. Okay, so kalau dekat atas ni vec, kamu letaklah vec. Kalau kat atas ni namanya vec1, okay, kat bawah ni vec1. Okay, so maksudnya yang ini merujuk, x ni akan merujuk kepada data berjenis integer dalam vektor yang bernama vec1. Okay, clear tak? Okay, so jadi dekat sini, okay, jadi kat sini kamu tak perlu lagi guna index macam gini. Okay, untuk vektor kamu tak boleh guna index begini. Okay. Okay, so sekarang ni, okay, kamu just ambil saja x. So dia akan berikan value. Okay, kalau kamu nak letak dia punya index 1, 2, 3, numbering dia. Okay, kamu letaklah kat sini. int I equal to 0. So kamu gunakan yang ini sebagai kamu punya yz index. I x. X ini adalah value. Okay. So yang ini katakan saya letak tabs. Okay. So yang ini merujuk kepada you punya index. Okay. So index ni dia akan update. Okay. So saya kena letak I++. Jangan letak plus I. Kalau plus I dia terus update kamu punya index. Okay. So kita tengok dahulu dia punya hasil dia. Okay. So sebab saya tak assign any value, so that's why dia akan keluar begini. Okay. 0, 1, 2, 3, 4. Okay. Beginilah dia punya ni dia. Okay. So 0, 1, 2, 3, 4. Yang ini merujuk kepada you punya index. Nak letak boleh, tak letak pun tak apa. Okay. Tapi biasanya bila kamu buat for loop, kamu suka kan nak letak kamu punya index.
So tadi tak ada index, mungkin kamu kata macam mana saya nak display saya punya index ni madam, okay. So actually boleh gunakan cara yang ini, okay. Then apa tadi, okay. So kemudian X ni adalah merujuk kepada value kamu. Okay. Okay, so okay, sekejap Okay, kamu boleh tengok dekat sini ada banyak member function dalam kamu punya YZ vector. Kelas vector ni banyak member function kamu. Ada assign, ada add, ada back, ada begin. So yang ini kamu kena go through lah. Which one yang kamu nak gunakan. Okay. So saya nak pergi yang mudah dekat sini. Yang biasa yang kamu nak gunakan adalah pushback, popback. Okay, ini kita assume kita tak ada apa-apa value lagi. So every time kamu enter kamu punya YZ data ke dalam kamu punya vector. Mana tadi? Saya ni okay. So saya tunjuk yang ini kamu specify, yang ini saya tak nak specify. Okay. So kalau yang ini tak ada apa-apalah. Kosong. Okay. Sebab kamu tak specify bermaksud vector kamu tak ada apa-apa lagi value. Okay, kalau tadi kamu dah set kan, kamu nak ada 5 elemen dalam kamu punya vector. Okay, so yang biasa yang kamu akan gunakan adalah pushback. Okay, pushback. Okay, so yang ini pushback ni tujuannya untuk YZ untuk add data ke dalam kamu punya vector. Okay, so cara dia, okay, apa nama vector kamu? Apa tadi nama vector kamu? Back1. Back1 dot, okay, pushback. Okay, oh sorry. Okay, kita ambil pushback. Pushback untuk add, fallback untuk remove. Okay, so pushback, okay, let's say sebab ini integer, saya kena masukkan integer value. So for example, okay, 222. Okay. Okay, so saya baru enter 1. Okay, kamu nampak? Dia automatic dia akan jadi first element. Okay. Senang sebenarnya. Okay, so kalau kamu enter, okay, next statement dia akan jadi okay, data yang kedua. Okay, sebab pushback dia dari belakang. Okay. Dan begitulah seterusnya. Okay. Kalau kamu remove back, okay, yang mana satu yang akan dia remove? Okay. Okay. Okay, so pop back. Okay. Yang ini tak perlu specify, you cakap je pop back. Okay, nanti dia akan tinggal satu. Dia akan remove the last element. Okay. Yang ini yang kamu kena tahu. Okay. Add, remove, lepas tu nak assign, maksudnya kamu nak replace value tu. Okay. So yang ini next kamu boleh go through dekat, boleh tengok dekat YZ this one, C++, okay, .com. Okay, kamu boleh tengok ada assign ada. Yang ini untuk dapatkan data. Okay. Okay, reference add. Okay. So kamu tak boleh, okay, saya tunjuk. Okay. This one is the way untuk dapatkan data kamu. Okay, dia ada beza Okay, kalau kamu tak nak gunakan enhance for loop, okay. Okay, mesti awak kata, kenapa madam susah-susah nak guna enhance for loop? Kenapa kita tak gunakan for loop yang biasa? Boleh nak gunakan for loop yang biasa. Okay, for loop. Okay, so saya dah declare I less than. Okay, nak tahu size bagi kamu punya vector, kita panggil je function yang ada. Kejap, kita ada size dekat sini. Okay, kita ada function size. Yang ini dia akan return the number of elements in the vector. Just call. Okay, so kamu kan tak tahu kamu dah add berapa banyak data, dah remove berapa banyak data. So panggil saja. Okay, memang mudah untuk gunakan vector ni. Okay, nama vector back1 dot size. Okay, this one. Okay, I plus plus. Okay, this one.
Okey, saya copy yang ini. Okey. Okey, ini saya buang sebab saya dah update dekat atas. Okey, mana tadi? Okey, this one. Okey. Macam mana kita nak panggil dia? Adakah kita panggil dia sama macam yang biasa? Nama vektor kita bag1. Okey. Sebab saya kata yang ini adalah array juga. Okey, boleh ke kita panggil macam ini? Okey, you compile. Okey. Okey, yang ini allow. Okey. Okay, dalam Java dia tak allow sebenarnya. Okey, dia tak benarkan kamu untuk panggil bag1 I begini. Okey. So sepatutnya kamu kena gunakan apa? Okey. Kamu kena gunakan add I. Begitu. Okey. So maksudnya kita nak display objek bagi indeks yang keberapa, add I. Maksudnya kita kena nyatakan dekat situ. So that's why saya tak nak, because of saya tak nak menggunakan yang ini. Sebab tu saya gunakan enhance for loop instead of loop yang biasa. And then dekat sini nak kena letak lagi size dan sebagainya. So sebenarnya itulah sebab kenapa saya prefer untuk gunakan enhance for loop instead of loop yang biasa. Biasanya kalau kita guna vector ataupun array list, kita akan prefer untuk gunakan enhance for loop. Okay. So you akan dapat cara yang sama. Okay, output yang sama. Okay. So this one is the basic way untuk kamu assign data kepada kamu punya vector. Okay, so kalau kamu melibatkan aggregation, composition or whatever yang melibatkan relationship, memang saya advise kamu untuk menggunakan vector sebab kamu tak tahu berapa banyak data yang kamu nak add ataupun berapa banyak data nanti kamu nak remove dan sebagainya. So adalah lebih baik sekiranya kamu menggunakan dynamic array. Okay, the rest untuk function-function yang lain yang terdapat dalam vector, kamu boleh go through menggunakan tengok tadilah dekat di C++ boleh. Yang ni apa this one. Yang ini pun ada dekat bitdegree.org, tapi saya prefer untuk menggunakan yang ini sebab details ada listkan semua member function yang ada dalam kelas vector and so on. So tak semua pun yang kamu perlu gunakan. Tapi ada beberapa saja seperti yang saya kata tadi, pushback, popback, and then size, okay, assign dan juga add. Assign ni kalau kamu nak replace the value and so on. Okay, itu saja. Okay, yang the rest tu just untuk you punya info sajalah. Okay. Okay, Fatimah boleh dapat tak? Boleh. Okay, saya rasa saya dah boleh bantu, kamu dah boleh ke gunakan? Okay, kalau kamu nak proceed, nak gunakan what is it? Vector. Tapi dia simple je. Okay, tak susah kan nak gunakan dia. Okay, cuma nanti dalam kamu punya kelas tu, okay, so kamu kena declare dia vector lah. Okay, instead and then kamu kena letakkan generic data type dekat situ. Generic data type ni maksudnya depends. Kalau dalam case ni kamu nak store integer dalam vector ini. Kalau kamu kata kamu nak store objek bagi kelas student, dalam sini kena letak student. Begitulah yang lain. Okay? Boleh? Anything? Ada soalan berkenaan dengan vector? Sikit je input saya bagi berkenaan dengan vector. Okay, boleh cuba. Kalau ada masalah nanti boleh tanya saya kemudian. Okay, so ini again setiap kali kamu push ni dia akan push sebab yang ini nama dia senang je, pushback. So maksudnya dia akan masuk dari belakang. Okay, so maksudnya whatever yang kamu add, okay, yang baru add ke dalam kamu punya vector, dia akan jadi the last element in your vector. Okay, itu maksud dia. Okay, kalau kamu nak remove, dia akan remove the last one. Okay, so yang lain tu, ini yang biasalah pushback, popback. Okay, okay, kalau kamu nak remove element yang lain, okay, tolong refer kepada function yang saya tunjukkan tadi.
Okay, dia mesti ada function lain yang kamu boleh guna. Okay. Anything? Soalan berkenaan dengan what is it? This one? Vector. Okay tak vector? Okay, Okay, madam. Siapa ni? Boleh Boleh tu vector? Boleh. Fatimah, okey tak vector? Mana Fatimah? Boleh ke tak boleh ni? Fatimah okey tak vector? Ketawa tu boleh ke tak boleh? Saya pun tak faham. Boleh. Saya okey. Boleh. Okey okey boleh Boleh, okey. Okey. Okay, so next. Apa tadi? Berkenaan dengan what is it? Inheritance lah. Inheritance kena ambil slide. Okay, inheritance ni senang je Bagi saya berbanding composition dengan aggregation, inheritance paling senang. Okay. Tapi nak kena faham betul inheritance ni supaya kamu boleh apply polymorphism nanti. Okay. Alright. So but then bila kamu selesaikan masalah, kalau boleh biasakan dengan what is it? Soalan yang menghubungkan semua class relationship. Maksudnya dalam satu masa tu dia bukan hanya ada inheritance saja, kena ada semua. Ada composition, ada aggregation, ada polymorphism. Okay, supaya kamu biasa. Okay, kalau tak nanti kamu bermasalah. Okay, lupa nak tanya, skill based test masa tu macam mana? Okay? Senang kan? Dah dapat makan? Senang? Okay, dah dapat makan belum? Tak, belum. Belum? Aduh. Macam mana ni? Tahu je. Okay, kejap Terus tadi saya nak buat. Baca. Laju kamu dah sampai polymorphism. Doktor. Saya slow je ajar. Okay. Polymorphism tak slow. Laju. Okay, so kejap. Okay, so saya kira konsep saya tak perlu lah ya. Konsep okey lah kan? Siap. Konsep okey tak? Okay, so apa maksud inheritance ni? Okay, so bila kita kata, saya still go through inheritance ni. Okay, so inheritance ni dia ada konsep generalization dengan specialization. Okay, so yang general ni kamu akan groupkan dia sebagai